Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, yang mana saya sendiri pun dah lama tak buat video ni kan. Dalam video kali ini saya nak berkongsilah cara menukar Chrome OS kepada Windows 10. Baik, kenapa saya buat video ini? Yang pertamanya adalah saya sangat tertarik dengan dia punya harga. First thing, benda pertama yang terlintas dekat saya punya internet semasa melayari Shopee, melihat Chrome OS harga RM390 dengan spek paling kurang adalah Celeron, RAM 4GB dan juga 16GB SSD. Okeylah, nampak macam spek tu biasa kan. Tetapi dalam situasi sebenar, bukan dalam situasi, dalam keadaan sebenar, spek tu sebenarnya tidaklah teruk sangat. Tetapi apa yang menyebabkan, pada pendapat saya lah, apa yang menyebabkan Chromebook ini tidak mendapat permintaan tinggi adalah disebabkan Chrome OS yang digunakan. Jadi Chrome OS ni, kalau ikutkan tambah-tambah orang Malaysia lah kot, memang sangat tak biasa dengan benda yang tak benda barulah. Chrome OS ni memang benda baru. Hanya di sekolah di Amerika, UK sahaja yang melibatkan diri dalam penggunaan Chrome OS. Jadi daripada daripada produk daripada sana, yang mana yang nak dilupuskan, dibawa ke Malaysia, nak dijual. Oleh sebab itu, kalau saya perasan juga dekat shop ataupun kedai-kedai di Shopee, ada yang rasa menyesal. Sebab apa? Sebab dia ingatkan laptop, tapi hanyalah sebuah Chrome OS. Chrome OS ni nama je OS, tapi sebenarnya dia sangat limited. Jadi dalam video ini, saya nak tunjukkan kepada anda semua bagaimana nak menukar Chrome OS kepada Windows. Berbaloi atau tidak? Pertama, saya cakap terus terang lah, nak cakap berbaloi atau tidak tu bergantung kepada penggunaan anda lah. Kalau ikutkan Celeron, 4GB RAM, 16GB SSD, sangat minimal, cukup untuk buat PDPR anak-anak sahaja dan juga untuk kerja-kerja ringan. Tetapi dengan harga RM400, why not? Why not? Dan juga spek yang sama. Spek yang sama anda boleh jumpa pada version untuk Windows laptop sekitar harga RM600. Jadi dekat sini anda sebenarnya dah jimat lebih kurang RM200 lah, lebih kurang RM200. So sebelum anda memulakan pengubahan Chrome OS kepada Windows, bagi yang belum beli, boleh tengok URL yang saya berikan dekat bahagian description, dekat Reddit tu. Baca senarai, tengok senarai Chromebook yang ada, yang boleh dan yang dapat ditukarkan kepada Windows. Sebab utamanya hanya satu sahaja, masalah driver. Bagi Chromebook yang versi tahun 2000, tak silap, paling awal ada 2014 ada kot. Versi tu dia menggunakan chip processor yang ada yang menggunakan Exynos. Samsung lah, Samsung Chromebook menggunakan Exynos. Jadi masalah pada Exynos ni, dia adalah chipset yang lain, tidak ada driver yang dibina untuknya. Jadi sebelum anda nak membeli Chromebook, boleh tengok senarai yang ada di dalam laman web di bawah. Dan bagi yang sudah ada Chromebook, semak juga senarai dalam URL yang diberikan supaya model laptop anda ada. Driver, terutama sekali driver trackpad lah, touchpad, trackpad dan juga keyboard. Dua benda ni agak penting lah. Andai tak ada salah satu pun dah rasa macam ralat sangat. Semak dahulu anda punya versi Chromebook. Itu yang bahagian pertama, semak awak punya model dahulu. Bahagian kedua adalah kita sudah masuk pada bahagian yang teknikal. Bahagian teknikal ni, kita perlu mula menyentuh bahagian dalaman Chrome OS. Apa yang perlu kita buat adalah kita nak mengubah rewrite protection di dalam motherboard Chrome OS. Nampak? Mungkin ada yang dah rasa macam seram sikit kan, nak kena sentuh dalaman. Jangan risau, simple step sahaja. Cuma sebelum tu, ada satu lagi URL dekat bahagian description yang saya kongsikan, bagaimana untuk mengubah rewrite protection untuk model laptop ataupun untuk model Chromebook masing-masing.
ada beberapa cara lah. Antaranya kena cabut bateri, pasang balik, kena buang skru. Okay. So untuk model ini, model saya di tangan saya ni adalah model Acer C720. Cara nak mengubah rewrite protection adalah hanya perlu mencabut skru di bahagian motherboard sahaja. Baik, kenapa kita perlu mengubah rewrite protection? Okay. Rewrite protection ni adalah satu protection untuk mengelakkan kita mengganggu BIOS di dalam Chromebook. Tujuannya apa? Dia tak nak bagi orang buat format lah. Okay, bahasa mudahnya tak nak bagi orang format lah. So kita buang skru tu. Untuk model ni kita buang skru lah. Kita buang skru tu. So kita sudah boleh memformat ke dalam apa-apa OS yang available. Even nak letak Linux pun boleh sebenarnya. Tetapi kita prefer Windows lah Alright. So masuk pada bahagian kedua ini, kita perlu mula membuka Chromebook masing-masing. Cuma cek dahulu anda punya model. Okay, kalau pakai Lenovo, Dell, okay, tengok dulu dia punya rewrite protection tu macam mana nak disable. Okay, setiap Chromebook ni tak samalah. Tetapi setakat yang saya study, kebanyakan model Chromebook, cara nak mengubah rewrite protection hanya perlu buang skru sahaja. Okay, so jom kita mulakan. Baik, so kita mungkin masuk bahagian ketiga lah. Bahagian ketiga adalah mengubah rewrite protection. Alright. Oh ya, sebelum tu pastikan ada Phillips screwdriver lah. Okay, Phillips screwdriver tu bahasa canggih lah. Bahasa mudahnya apa dia? Bahasa mudahnya adalah screwdriver DIY. Okay. Okay, so kita nak remove keyboard hardcover di belakang ni. Sorry, keyboard laptop hardcover. Okay, baik. So supaya semua orang nampak dengan jelas lah kan, sebab benda ni melibatkan technical, jadi kita tak nak terlepas apa-apa step. Okay, saya sebenarnya dah remove semua skru dah. Okay, insyaAllah tak ada yang tertinggal. Okay. Alright. Okay, so di mana bahagian rewrite protection screw yang ada pada Chromebook? Baik, seperti yang saya dah bagi tahu tadi. Okay, semak dahulu anda punya rewrite protection removable mengikut model Chromebook masing-masing. Okay, ada dekat bahagian link description yang telah saya berikan dekat bawah. Cumanya untuk model ini, selalunya okay, model ini dia hanya perlu remove skru sahaja, dan skru tu selalunya berada berdekatan dengan SSD. Okay, so ini adalah SSD M2. Okay, SSD M2 NGFF. Okay, saya terpaksa sebut juga bahasa teknikal supaya nanti kalau anda nak upgrade M2 SSD NGFF, itu keyword yang perlu anda cari dekat Shopee pun ada. Okay, so benda ni boleh upgrade lah. Tetapi untuk pada bahagian ini, kita perlu disablekan dahulu dia punya BIOS rewrite protection. Okay, kalau tengok bahagian skru ni pun, skru dia tak sama tau dengan skru-skru lain yang ada dekat laptop. Okay, tengok saya tunjuk sikit Okay, tak pasti dah nampak ke tak. Okay, so skru dia agak lebar lah, kepala dia agak lebar. Okay, kepala dia agak lebar kan. Okay, nampak kot. Okay, itu kepala rewrite protection screw. Dan ini pula adalah skru biasa yang untuk mengunci pada bahagian back panel. Nampak beza tak? Okay, so ini adalah benda teknikal yang saya rasa anda semua perlu tahulah untuk membezakan. Dan pada bahagian keyboard juga, pada bahagian motherboard juga, okay, dia punya bahagian lubang untuk protection, rewrite protection pun lain tau. Dia ada sedikit macam ada bahagian soldering lah. Dia tak sama. Okay, ini bahagian skru biasa, ini bahagian rewrite protection screw. Okay, so very technical. Tapi jangan risau, saya sengaja tunjuk satu persatu supaya anda semua boleh DIY sendiri. Okay, so itu sahaja. Kita sudah selesai untuk membuang skru protection.
Alright, so tutup balik, cuma tak payah screw lagi. Okay, tutup balik tak payah screw lagi sebab kita nak masuk kepada benda yang lebih teknikal. Apakah itu? Kita nak mula menyentuh pada bahagian kita nak mula menyentuh pada bahagian OS. Alright. Baik, step kali ni kita nak masuk developer mode dalam Chromebook. Jadi ada beberapa keyboard yang perlu anda tekan lah. Jadi saya akan cuba sebut betul-betul dan tunjukkan kepada anda lah bagaimana untuk masuk dalam developer mode, dan ada beberapa step sehinggalah kita akan masuk dalam terminal Chrome OS. Alright. Okay, sebelum itulah pastikan Chromebook anda, Chromebook anda berada dengan sambungan charger. Charger dah masuk lah. Sebab utamanya kita tak nak apa-apa gangguan semasa proses pengubahan dalam BIOS. Baik, tadi kita dah pun buang screen protection, screw protection dalam di motherboard. Jadi untuk masuk dalam developer mode, baik, ada 3 button yang perlu anda tekan semasa nak turn on kan Chromebook, iaitu escape, refresh dan turn on lah. So dekat keyboard masing-masing, sekejap kalau ikutkan yang ni tidak boleh lah, kita nak refresh balik. So saya akan shutdown balik. Sebelum itulah apa yang kita perlu buat untuk masuk dalam developer mode. Kita akan tekan escape, refresh button dan juga kita akan turn on. So yang ini saya akan shutdown dahulu. Saya akan shutdown. Cumanya mungkin screen terlalu silau, nampak putih. Saya akan shutdown. Sekejap, nak tunjuk dengan lebih nampak lah kan. Escape, refresh. Dia akan masuk dalam developer mode. Alright, dia sepatutnya akan keluar macam ni lah. So kita biarkan dahulu, bagi dia buat semakan dahulu. Seterusnya Control D. Control D. Alright. Dia akan tukar screen. Alright, yang ni kita akan tekan enter. Tekan enter. Dia akan masuk dalam paparan tadi juga. Control D. Sekali lagi. Screen nampak macam rosak, jangan risau, dia tengah clearkan dia punya cache. Alright. So dia akan bagi tahu kita bahawa sedang masuk dalam developer mode. So alright. Nak masuk developer mode dah. Baik, pada bahagian ni kita perlu sign in semula kita punya account Google. Account Google apa dia? Gmail awak lah, supaya kita boleh connect dengan Wi-Fi dan kita perlu mengakses terminal. Jangan enable yang ni. Control D sekali lagi. Baik, yang ini kita perlu masuk balik. Kena sign in. Pastikan internet disambungkan lah, sebab bahagian ni memerlukan pada bahagian terminal nanti kita perlu muat turun balik BIOS yang baru.
Okay, no thanks. Dan baik. Okay, no thanks juga. Okay. So sekarang ni anda memang masuk dalam bahagian Chrome OS, tetapi dalam mode yang sudah clear. Jadi apa yang kita nak buat seterusnya adalah kita nak masuk pada bahagian terminal. Okay, seterusnya pada bahagian ni kita nak buka terminal ataupun hash. So terus kepada Chrome. Okay, logo Chrome. Okay, Control Alternate ataupun ALT T. Control Alt T. Alright, so dia akan buka paparan terminal lah. Saya panggil terminal Okay, so apa yang perlu anda type? Okay, saya cuba nak tunjuk dengan lebih dekat lah. Apa yang perlu anda type, jangan risau, saya berikan juga dekat bahagian description ataupun dekat bahagian screen pun saya akan share lah. Okay, okay, shell, enter. Okay, so apa yang perlu kita type adalah cd curl L O. Okay, O. Chrome, Mr. Chrome box tech. Okay, Mr. Chrome box tech slash firmware util sh. Okay, okay, enter. Okay, apa yang nak type seterusnya adalah sudo install. Okay, sudo install dash d t. Okay, sorry, dt usr local M755. Kita nak rewrite firmware sh. Okay, okay, seterusnya kita enterkan sahaja. Okay, seterusnya kita akan type okay, sudo. Okay, nampak? Okay, sorry, tak apa, saya terpaksa tutup sikit. Okay, sudo firmware util.sh. Okay, seterusnya kita akan enter. Jadi pada fasa ini dia akan muat turunlah flash BIOS yang barulah. Okay, so paparannya sepatutnya akan keluar seperti ini. Okay, okay, kita nak flash firmware, kita tekan saja button 2. Okay, enter. Alright, yang ini dia akan minta untuk awak backup dahulu firmware sedia ada, tapi saya tak buat lah. Okay, okay, yes. Alright, okay, so saya akan just nak yes sahaja. Okay, yang ini tekan apa? Okay, kita akan tekan end sahaja. Okay, so dia akan download firmware yang baru. So dia akan take time sikit. Okay, so kita boleh tekan main menu. Right, so kita nak buat apa? Kita nak, okay, so pada fasa ini kalau anda nak menukar ataupun nak upgrade SSD ataupun storage 16GB anda kepada yang lebih besar, okay, 32, 64GB, okay, power off dahulu. Okay, power off dahulu. Tapi kalau anda nak teruskan sahaja kepada reboot, boleh kepada reboot. Okay, tapi sebelum itu
apa yang perlu anda ada adalah USB untuk Windows. Okey, USB untuk Windows saya pun akan tunjukkanlah kepada anda bagaimana nak buat. Ini memang betul-betul tutorial untuk beginner. Okey, so saya akan letakkan laptop ini dalam power off. So boleh google sahaja Rufus. Baik, Rufus ni saya dah install lah, jadi saya takkan install sekali lagi. Boleh guna software lain tak yang anda tahu? Mungkin Yumi, Live Linux. Saya sangat sarankan untuk gunakan Rufus sebab ada satu setting untuk memudahkan anda faham, terutama berkaitan dengan UEFI. Apa benda UEFI? Okay, jangan, kalau bagi yang beginner tu tak payah fikir sangat lah, tetapi saya sangat suruh awak gunakan Rufus. Okay, baik, saya akan buka Rufus. Okay. Pertama sekali saya akan tunjuklah bagaimana untuk anda muat turun ISO. Saya cuma nak tunjuk bagaimana untuk anda menghasilkan bootable. Okay, bootable. Okay, pada bahagian Rufus ni. Okay, baik. Apakah setting yang saya nak anda ubah? Okay. Alright. Oh, tak terkeluar. Okay. Okay, saya akan ambil satu ISO. Okay, contohlah. Okay, satu ISO. Okay. So yang ini yang penting. Okay, pastikan partition scheme berada pada bahagian GPT. Okay, bahagian GPT. Sebab kita nak target untuk sistem UEFI sahaja. Kalau tak, nanti semasa anda nak boot, akan ada keluar disk tak dapat dibaca ataupun USB tak dapat dibaca. Okay, setting ni tak dapat dibuat dengan software-software lain. Macam Linux Live tak ada option ini, Yumi pun tak ada option ini. Rufus sahaja yang spesifik kita boleh pilih untuk UEFI ataupun sistem legacy. Yang ini saya minta maaf terpaksa sebut perkataan-perkataan yang technical, okay, supaya anda jelas dekat sini. So partition scheme, okay, pasti, so target dia akan menjadi kepada UEFI lah. Okay, UEFI. Yang ini factor tertentu pun tak ada masalah kan, dan seterusnya boleh tekan butang start. Okay, boleh tekan butang start. So dia akan ambil masa untuk mengubah pendrive anda menjadi bootable media. Okay, so saya sebenarnya dah ada dah. Ini Windows 10 lah. Okay, Windows 10 yang saya sudah buat. Alright, so sekarang kita akan beralih semula kepada Chromebook. Okay, pada bahagian ni kita nak mula masukkan Windows. Okay, sebelum saya lupa, semasa proses untuk boot media ni, kita memerlukan sebuah mouse. Okay, sebuah mouse. Sebab pada fasa ini Chromebook tak dapat mengenal pasti lagi trackpad. Okay, so Chrome, okay, cucuk je lah. Okay, cucuk sahaja USB. Okay, dan saya akan cucuk juga okay. So dekat sini saya masukkan pendrive, dekat sini saya masukkan USB untuk mouse. Okay. 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 So kita turn on saja. So saya akan okay, sorry, sepatutnya saya escape. Okay, sudah dapat baca. Okay, lupa. Okay, trackpad tak dapat guna. Kita mesti menggunakan mouse. Okay. Okay, next. Install now. Okay, kalau anda baru bercadang nak beli Chrome OS ni, okay, saya sangat sarankanlah untuk beli juga storage yang baru.
Sebab 16GB ni terlalu kecil sebenarnya. Kalau anda nak masukkan Windows 7, okey, 16GB tu cukup lah. Okay, cukup lah untuk kerja-kerja ringan. Tetapi kalau anda nak rasa macam nak guna dengan lebih lama, paling kurang 32GB. Nak sedap sikit 64GB. Okay, dan ngam-ngam untuk long term 128 lah. Tidak bermaksud anda boleh simpan cerita Korea. Okey, pada bahagian ni, okay, saya tunjuk sikit. Kita mesti delete semua partition supaya menjadi kosong. So kita nak buat next je lah. Okay, so dia akan take time sikit. Selepas ni pun dia akan warning sebenarnya, sebab space kecil sangat. Tapi masih lagi lah untuk awak try dulu. Yes, boleh. Andai kata awak tak nak beli lagi storage tambahan, boleh, tak ada masalah. Maknanya awak cuba install Windows ke dalam Chrome OS, boleh install, boleh run. Maknanya awak boleh upgrade M2 SSD anytime sahaja. Cumanya kena format balik lah. Okay, sudah berjaya dipasang. So dia akan auto restart. Benda terakhir saya nak tunjukkan adalah masuk balik URL yang saya kongsikan dekat bahagian description di bawah. Okay, kita nak muat turun driver. Alright. Yang nama Reddit tu. Okay, so dekat situlah sebenarnya pentingnya kalau model anda tersenarai dalam senarai Chromebook yang telah dimodified untuk menerima Windows. Okay, so sebelum saya mengakhirilah, jadi bagi yang nak upgrade, bagi yang nak upgrade boleh cubalah upgrade, tetapi saya tidak bertanggungjawab untuk apa-apa permasalahan lah. Tapi so far saya pun ada bantu juga orang lain. Okey lah, step yang sama sahaja, dan kena ingat, ini bukan laptop untuk heavy duty. Laptop ini hanyalah berharga RM400 dengan spesifikasi dalaman Celeron, RAM 2GB ataupun 4GB dengan internal storage yang sangat kecil. So ini sangat sesuai untuk digantikan ataupun diberikan kepada anak-anak untuk dibuat sebagai device PDPR ataupun untuk belajar semata-mata lah, bukan untuk kerja heavy duty. Alright, so itu sahaja perkongsian video saya. Jadi persoalan teknikal boleh tanya di bahagian komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Itu sahaja. Assalamualaikum.